Itu untuk abang pegang lah. Telah pun bersedia di pentas utama Festival Buku Merdeka. Untuk sesi malam ini, kita tinggalkan yang terbaik sebagai penutup untuk malam ini. Bicara buku, Lakaran Jiwa Merdeka, catatan dari penjara Kajang. So ini cerita yang best untuk kita nak dengarkan daripada tokoh buku rakyat, daripada saudara best dan juga YB Tian Chua. Saya orang Sentul, so kita main panggil YB. So boleh YB ya. So kita lepaskan sesi malam ini untuk khas tokoh buku rakyat. Terima kasih kepada saudara daripada Jak Tarbiyah dan terima kasih kepada semua yang masih hadir. Sebagai kedai saya pun saya operate seorang, jadi kalau siapa nak beli tu QR je ya. Siapa tunggulah. Okey. Baik, bersama kita pada malam ni adalah saudara Tian Chua. Masih ya, yang saya kenal. Kak Reha, Thomas, orang baru. Ni saya kenal ya. Saya kenal saya sebut nama. Okey, saya tak nak memperkenalkan lagi Tian Chua. Kerana Tian Chua sudah terkenal. Jadi sudah tak perlulah lagi mengenal ya. Jadi saya cuma hendak baca sedikit di belakang buku ini. Terbitan Mentor, Lakaran Jiwa Merdeka, catatan dari penjara Kajang. Dia kena penjara banyak kali juga, tapi ini adalah buku yang daripada penjara Kajang selama 30 hari. Di dekat Rurai Toko Buku Rakyat ada buku ini, boleh dapatkan. Saya bacakan di belakang dulu sebelum saya serahkan kepada beliau. Tian Chua, reformis yang memahat ingatan rakyat Malaysia dengan susuk tubuhnya yang kurus di depan truk meriam air berkimia pada zaman reformasi. Ada satu gambar itu yang saudara boleh tengok gambar yang agak monumental itu. Naik turun mahkamah, keluar masuk lokap sudah menjadi sesuatu yang lumrah sepanjang tempoh 2 dekad perjuangan politik Tian Chua. Namun di sebalik imej berani yang ditonjolkan, Tian Chua memiliki jiwa seni yang halus. Saudara boleh lihat di belakang ya, dia mengukir arca ya. Tian Chua menggilap semula bakatnya dengan menghasilkan karya seni di sebalik tirai besi. Melalui pengamatannya, Tian Chua berkongsi kisah-kisah dalam penjara Kajang, malah menyelami falsafah di sebalik fenomena yang berlaku. Meskipun jasadnya terkurung, Tian Chua tetap mempertahankan kebebasan jiwanya. Kebebasan untuk memilih yang benar dan mulia, dan kebebasan untuk menolak yang salah dan korup. Nanti jika ada kawan-kawan anda bertanya soalan, kita alukan, kita nak lebih interaktif ya pada malam ni ya. Jadi kalau ada pertanyaan kita galakkan ya. Jadi tanpa puasa kita silakan pada Tian Chua dengan berikan tepukan gemuruh kepada beliau. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Ben dan kawan-kawan yang sudi datang, saya setujulah saya tidak suka jadi monolog. Kalau boleh malam ini kita berinteraksi. Cuma sebagai mukadimah, sebagai permulaan, ada yang sifatkan buku ini sebagai genre penjara. Maksudnya orang yang pernah duduk dalam penjara tulis pengalaman penjara. Dan saya juga mungkin nak memohon maaf kepada orang lain yang pernah duduk dan pernah tulis genre ini. Saya kalau baca buku ini, sesiapa yang belum baca boleh beli nanti. Kalau baca buku ini, saya buat keputusan untuk tidak highlight genre yang ini rasa penindasan, bagaimana kesusahan dan bagaimana seseorang itu direpress atau ditekan oleh rejim, dan kita berdepan dengan kuasa yang kita seolah-olah kita helpless, tak boleh buat apa-apa.
Apa yang saya ingin bawa itu, yang saya nak kontraskan isu merdeka, isu kebebasan. Kebetulan inilah kita menyambut merdeka. Walaupun kita nampak seseorang yang duduk dalam penjara atau dipaksa dikurung dalam penjara, tapi isu kita yang kita boleh refleksikan dalam kebebasan ini, itu adalah sesuatu atau minda satu nilai yang mutlak tidak mungkin dirampas oleh siapa-siapa pun. Seseorang tubuh sesok kita boleh ditahan. Kita tak ada kebebasan, kita tak boleh buat apa-apa, kita tak boleh menentang rejim yang mengurungkan kita. Seolah-olah mereka yang berkuasa ini ingin dipeliharakan atau dikekalkan kuasa dengan orang yang kritik mereka atau lawan mereka dan kurungkan mereka dalam penjara. Tapi akhirnya yang di dalam setiap individu, kebebasan kita untuk mengambil pendirian yang berbeza, untuk bersuara, sampai kalau kita nak maki hamun, itu adalah dalam kita sendiri. Ini adalah kebebasan yang tidak boleh dirampas. Maksud saya ialah kita ada pilihan. Di mana-mana pun, dalam keadaan apa pun, kita ada pilihan. Jadi saya tunjukkan bagaimana dalam kehidupan biasa, duduk dalam penjara Kajang, ada benda-benda yang humanistik, yang boleh dikatakan yang belah yang lembut, baik pun warden atau baik pun banduan yang lain. Saya nak highlightkan benda yang lebih soft, bukan keras sangat. Sebab saya rasa sudah ramai yang tulis lah bagaimana kawasan lingkungan dia kotor, kita makan pun tak selesa ini. Ya, banyak lagi buku lain yang sudah tulis. Tapi saya bukan nak mengindahkan keadaan dalam penjara, tetapi saya tidak mau mengulang benda yang bodoh dalam penjara ini. Sebaliknya, saya bawa benda-benda yang mungkin boleh agak menarik dan juga boleh melegakan kita, dan itulah sedikit sebanyak yang saya boleh cari masa untuk buat. Salah satu ekspresi kita ini adalah insan yang bebas itu adalah melalui seni, iaitu dalam penjara ini pihak berkuasa sangat pantang kita menulis. Saya tulis pun sorok-sorok, bila nak keluar tu mereka akan search sama ada tulisan itu dikeluarkan atau kita ada tulisan bila bertemu dengan peguam, yang paling mereka nak check itu adakah surat ke nota-nota keluar daripada itu. Tapi sebaliknya, kita kembali kepada manusia dalam zaman primitif. Walaupun kita tidak ada bahasa, kita tidak ada tulisan, kita boleh gunakan lukisan, kita boleh gunakan art untuk menyampaikan sesuatu yang menunjukkan selagi kita ada selagi kita minda kita masih bebas, kita boleh menggunakan pelbagai cara untuk ekspresikan. Akhir sekali saya juga ingin buat satu perkongsian yang menarik. Di muka yang di belakang tu kita tengok ada patung-patung kecil tu yang merupa bentuk binatang. Ada jiraf, ada harimau, ada kura-kura, ada biawak, ada buaya dan lain-lain lagi. Dan ada benda-benda yang lain yang tidak dalam gambar ini. Itu adalah boleh dikatakan karya seni. Tapi memang bagaimana kita dapat bahan? Ini yang sesuatu yang saya dapat
menyedari bahan untuk buat seni ini boleh didapati dengan apa-apa saja. Kita kena fikir secara kreatif. Ini adalah sebenarnya roti. Setiap pagi kita dibagi 2 keping roti putih dimakan. So ini bermula dengan semasa saya ditahan di bawah ISA. Kita bosan. ISA ni 60 hari interrogation. Kita tak boleh, tak ada lawyer, tak ada buku, tak ada pen, tak ada apa pun. So I rasa pada mulanya yang ada tu roti dengan makanan. So setiap hari ada makanan, bungkus makanan yang dibungkus dengan makanan bungkus, ada rubber band. So saya gunakan roti itu pada mulanya, saya buat guli-guli kecil. Untuk apa? Untuk main congkak. Kan? So gunakan rubber band sebagai lubang-lubang congkak. So kita mainkan. Lama-lama saya sedar, bila kita ditekan dengan kuat ini, roti ini menjadi macam batu. Dia lipas atau semut pun tak makan, sebab dia dah jadi macam clay. So dari sana saya mulalah buat patung-patung kecil, buat cicak dulu sampai pegawai nampak dia kata ada cicak penuh di atas katil tu. Kita bukan cicak betul, itu buatan dengan roti. So saya selalu simpankan roti itu untuk buat barang-barang itu. Semasa ISA tak boleh dikeluarkan sebab mereka rampas semua. Tapi kali ini sebab saya berjaya sorok keluar dari kajang, saya buatlah dengan roti ini, buat patung-patung kecil ini. Dan ini salah satu cara kita untuk buang bosan. Ya, dalam penjara ni sebenarnya tak ada apa. Makan dijaga, tidur tidak ada tempat, walaupun atas simen ke, bolehlah tidur bila letih, tak ada benda lain boleh tidur. Dan jangan kita fikir warden itu dia suka seksa kita. Sebenarnya tidak. Memang dia pengurus saja. Macam kita kata, memang kita kurungkan binatang dalam zoo, itu ada satu keseksaan. Tetapi warden zoo tidak akan pergi pukul harimau tu atau pukul monyet tu, sebab dia harapkan tidak ada mereka hidup dengan sihat sehingga dia keluar dari penjara. Sebab kalau ada sesuatu berlaku, warden terpaksa bertanggungjawab. So saya tidak salahkan warden, cuma ada masalah tu adalah berpunca daripada kesesakan, berpunca daripada bajet tak cukup dan lain-lain lagi. So tapi saya pulang kepada itu sebab bila kita buat perkara ini, kita dapat mengatasi kebosanan duduk dalam penjara. Sebab kita duduk dalam penjara, kita berhadapan dengan diri sendiri. Kita tak ada handphone. Itu satu pembebasan. Tak ada handphone ini. Sampai joke saya lah, pada minggu pertama saya macam ada hayalan. Saya tidur tengah malam, bangun terkejut, macam ada bunyi handphone. Sebab kita biasa kan, malam-malam tidur ada handphone ini. Tapi dalam penjara memang tak ada lah. Tapi inilah bagaimana kita boleh buang kebosanan itu. Baca buku dan ekspresi seni ini, kita boleh menggunakan masa ini dan kita tidak rasa bosan. Dan kita bolehlah bukan kata boleh bertahan dengan penjara yang panjang, tapi rasa saya ialah sekiranya kita dapat mengatasi kebosanan ini dengan benda-benda aktiviti yang kreatif dan juga dengan membaca buku, memang penjara lah tidak akan mematak semangat kita. Itu sedikit lah yang saya nak kongsi. Saya henti di sini dulu, mungkin ada soalan ke ada apa, kita boleh berdialog.
Baik, sebelum kasih. saya serahkan kepada penonton untuk bertanya, kami harapkan benda ini sangat interaktif ya. Kami kalau di tempat kami sendiri di toko buku rakyat dan Sapu yang ni dah diskusi kedua. Sapu dengan Kiri di Blue Five sudah 3 kali ya diskusi. Jadi bagi kami buku harus sentiasa didiskusikan ya. Jadi dia tidak mati menulis jadi buku dan habis di situ. Jadi projek untuk pendiskusian ini harus terus berlangsung. Jadi sebelum saya serahkan pada penonton, mungkin saya nak tanya sikit kepada saudara Tenco bagi pembaca pun mungkin nak atau penonton pun nak tertarik untuk tanya juga. Saya tertarik dalam buku ya, ada benda-benda persoalan eksistensial lah yang mungkin saudara tak sebutkan perkataan eksistensial itu. Tapi saya dapat mengesan ya, bila saudara sebutkan, bila saudara masuk dalam penjara dan warden itu minta nombor telefon kepada saudara, nombor telefon orang terdekat dan saudara sebutkan ya, kemudian saudara tak ingat kerana selama ini kita terlalu bergantung pada telefon. Jadi bila kita diminta serahkan telefon, kita dah tak ingat. Kalau tanya saya ingat nombor telefon saya sajalah. Saya tak ingat nombor telefon. Saya ingat nombor telefon isteri saya pun saya kena ingat balik. Jadi kebergantungan kita selama ini di dunia luar, di dunia luar penjara terhadap teknologi sangat kuat. Ini yang saya katakan persoalan eksistensial ni, yang kita sangat bergantung pada teknologi ini. Jadi mungkin saudara nak ulaskan sikit tentang habit ini ya, yang mana hari ini manusia sangat bergantung kepada teknologi hingga sudah tidak ada lagi kemahiran untuk mengingat dalam minda ni. Mungkin ulaskan ni, saya serahkan kepada penonton. Saya tua sikit, saya dari zaman telefon ini kita panggil dialing phone. Dialing tu maksudnya kita kena kaya. So waktu itu kita memang kena ingat memori kita kena sekurang-kurangnya ingat ayah segala. Tapi phone tu waktu itu tak banyak, kita call office saja atau call rumah saja, atau kita kena ada buku kecil 555 ni kena tulis dalam catatan itu dan kita panggil. Teknologi sekarang ni kita buatkan sesuatu, kita bergantung kepada teknologi dan kita ambil seolah-olah itu adalah norm, itu adalah normal, tidak perlu kita fikirkan. Saya tak anti teknologi. Saya rasa itu adalah satu perkara yang kita masyarakat maju dia akan lalu. Cuma bila kita tidak menggunakan megabyte ini untuk ingat telefon, patutnya kita buka lebih banyak ruang untuk memikir. Tetapi kalau kita tahan dan dikondisikan oleh mekanisme teknologi ini, sehingga kita tidak tahu ada bezanya insan manusia ni dengan robot ni, itu akan menjadi problem. Bagi saya, existential atau definisi manusia ini dengan robot ini adalah manusia ada kuasa untuk membuat pilihan. Manusia boleh pilih, walaupun secara logiknya dia akan pergi ke sana, tapi manusia ada hak untuk tak ikut logik itu. Itu yang membezakan kita dengan robot. Kalau robot kata ini, dia tekan A, dia akan keluar jus orange. Dia tekan A, tetap ada. Kalau orang kata, boleh tak dia bawa satu gelas jus orange, saya ada hak untuk bagi dia kopi O. Kalau dia tak suka dia punya hal lah, tapi saya ada hak untuk tak bagi. Saya ada kebebasan, saya boleh fikir jus orange ni tak baik untuk kau, cubalah dengan kopi O saya. So itu yang berbeza dia dengan robot, dengan teknologi ni. Dia teknologi tak akan bagi you ruang untuk memilih. Walaupun teknologi bagi kita seolah-olah kita banyak memilih, tetapi pilihan itu adalah tahap oleh option pencipta. Kalau katalah mesin ini hanya orange dengan apple juice, itu saja kita dapat daripada mesin itu. Tapi manusia lain, kalau saya berkawan dengan orang itu, dia boleh buat mix cranberry dengan orange, dia boleh buat apa-apa saja, dia boleh berinteraksi dengan kita, dia boleh berhak untuk tak mematuhi kehendak kita,
atau dia berhak untuk cuba mempengaruhi dengan kita. So itulah bezanya. Saya rasa itulah kita bukan sesuatu jiwa kita tidak boleh dikurung. Itu maksud saya. Dalam buku ini tak ada penjara yang dapat mengurungkan jiwa kita dan merampas kebebasan kita. Terima kasih saudara. Jadi kita buka mungkin nak bagi rasa macam ada persoalan bermain di fikiran dia. Okey tak dari mana NGO Hak Asasi oleh kerana Chen Chuang memang tokoh politik. Jadi soalan saya memang tentang politik. Ada dua soalannya sebenarnya nak tanya. Sebenarnya yang soalan pertama berkenaan dengan itu langkah selatan. Sebenarnya yang macam mana orang macam zaman saya memang sangat pro reformasi. Kita memang sangat susah nak memahami kenapa Tian Chuang menyertai itu hadir dalam itu hotel selatan malam tersebut dan memberi satu pentas kepada itu langkah selatan. Yang itu banyak reformis memang pandang ini sebagai mungkin ini sebagai satu mengkhianati gerakan reformasi kerana menumbangkan kerajaan tersebut. So nak minta penjelasan Tian tentang ini, kenapa hadir di situ. Ni pedas sikit. Keduanya yang kami nampak, yang kita nampak sekarang kerajaan Madani. Kononnya sekarang kerajaan Madani yang Anwar Ibrahim yang sebelum itu kata reformasi, tapi sekarang kita nampak ruang demokrasi semakin kurang. Undang-undang zalim masih ada, masih dipergunakan ke atas Benz Ali siapa-siapa pun. Jadi apakah pandangan Tian tentang fenomena macam ini? Sebagai rakan seperjuangan dengan Anwar Ibrahim semakin berapa lama? More than 20 years. Dan apakah pandangan Tian dan dari sekarang bagaimana rakyat akan harus menghadapi kerajaan sebegini dan bagaimana memerdekakan minda rakyat Malaysia. terima kasih yang Okey. Untuk soalan pertama saya kata singkat saja sebab saya pun tak mau ulas panjang. Pertama sekali untuk soalan itu, satu, saya tak hadir di Sheraton. Ini yang problem teknologi ni. Bila media sosial ni yang nak cepat tu, dia gunakan satu naratif berulang-ulang. Sebab itu adalah simplistik, boleh digunakan. Memang saya dengan Azmin, kita partner dalam kerajaan, dalam keadilan, dan saya juga sokong dia untuk kekal sebagai timbalan presiden. Tapi malam hotel Sheraton saya tak ada. Itu satu pembohongan, tapi bukan sengaja, tapi media suka ulang-ulangkan dan menjadikan seolah-olah ini. Kedua ialah langkah Sheraton itu adalah satu naratif media. Sebenarnya tak ada langkah pun. Bagi saya itu adalah satu pencetusan kontradiksi di kalangan pelbagai kuasa yang berada di kerajaan itu sehingga tumbangnya kerajaan. Tapi itu satu perkara yang sangat kompleks, bukan tajuk malam ini. Tapi bagi saya itu sebahagian daripada jawapan yang saya. Isu kedua itu saya rasa sangat relevan. Sebab saya menyertai reformasi tanpa kenal siapa Anwar Ibrahim. Saya rasa perjuangan reformasi ini bukan kita boleh bergantung atau mengharapkan satu parti atau satu individu sebab dia pegang kuasa, itulah semua masalah selesai. Ini saya nak bagi solidariti sedikit kepada buku yang telah dirampas tu. Dalam lagu yang telah di-ban, itu sebab saya tak boleh sebut nama lagu itu, ada satu ayat
ialah tidak ada penyelamat. Rakyat tu bangkit tu, kita tidak boleh harapkan penyelamat atau misaya untuk selamatkan diri. Jadi bagi saya, kita dalam perjuangan ini, walaupun Kerajaan Perpaduan Madani telah dibentuk yang mewakili aspirasi generasi reformasi, tapi itu tidak bermaksud reformasi akan berlaku. Dan kritik saya ialah, sekiranya kita nak membentuk masyarakat madani, dia tidak boleh terhad kepada salam selamat pagi, selamat madani atas pemberita saja. Dia tidak boleh. Sekiranya rakyat tidak faham, sekiranya rakyat tidak mengambil ini sebagai misi perjuangan dia sendiri, dia akan menjadi slogan-slogan yang sebelum ini. Salam satu Malaysia kalau Perdana Menteri X menjadi ini. Salam salam madani atau salam Malaysia cemerlang, gemilang dan salam hadari. Itu semua ni menjadi slogan yang akan ketinggalan selepas tukar dia Perdana Menteri. Saya setuju dengan konten yang ada. Salah satu yang yang prinsip yang diutamakan oleh masyarakat madani atau kerajaan atau Malaysia Madani itu adalah inklusiviti, keterbukaan dan kerelaan untuk masukkan pelbagai pandangan, pelbagai kaum, agama, budaya supaya Malaysia ini kuat. Kalau orang yang ucapkan salam madani pagi-pagi, lepas tu dalam ceramah, tapi tidak melaksanakan mengikut semangat itu, kita fail. Itulah sebab bagi saya, kita harus bagaimana dalam bahasa Indonesia itu mensosialisasikan perkara ini. Dia tidak boleh terhad kepada pihak berkuasa atau otoriti saja yang cubakan mainkan, sebab mereka yang gunakan slogan itu, bagi mereka dia macam robotik. Sebab dulu kerajaan kata, ini skrip dia, you baca salam madani, itulah jadi itu. Besok kata salam perpaduan, itu jadi perpaduan. Besok jadi salam apa-apa pun, salam Malaysia boleh, dia akan jadi begitu. So bagi saya, dah sampai masa kita harus ambil agenda ini daripada rakyat, dan kita harus tuntut perubahan mengikut prinsip ini. Saya rasa itu adalah itu adalah horizon baru bagi perjuangan kita. Kita tak boleh terhenti saja dengan rasa selesa sebab orang yang kita menjadi idola kita sudah jadi Perdana Menteri. Relax lah, tak ada benda lain lah. Kita harapkan dalam kesibukan kerja dia, satu demi satu undang-undang yang zalim itu akan tergugur macam itu, atau perkara-perkara yang kita nak reformasikan itu akan secara automatik dalam parlimen satu demi satu diluluskan. Tidak akan berlaku. Itu satu mitos yang tidak akan berlaku, dan kita harus teruskan perjuangan kita, haruskan mempopularkan konten, apakah isi kandungan, apalah inti dia, apakah semangat dia yang dikandungkan dalam skrip madani. Terima kasih kepada soalan daripada Ijak dan jawapan daripada Tan Chua. Mungkin Pegawai Topos, tengok datang dari Banting, jumpa ada punya idola orang Tan Chua. Jadi mungkin nak bagilah sikit kan komentar, pandangan apa benda yang saudara datang dari jauh ni, jangan sia-siakan peluang. Salam sejahtera kepada semua. Saya rasa tadi Ben kata jauh, sebenarnya tak jauh lah. Kalau ada hati, jauh di tempat US ke, saya pun pergi juga. Kalau ada hati lah. Jadi Tan Chua, saya kenal Tan Chua lama lah. Dia saya dulu kenal dia dari itu Parti Keadilan Rakyat PKR. Saya pun member juga. Jadi dulu Tan Chua memang dia adalah satu pemimpin yang sangat
berprinsip. Saya masuk parti keadilan sebab Tenjua juga. Saya nampak dulu tahun 1999 saya rasa di Lapangan Merdeka. Saya nampak dia semangat untuk lawan rejim itu sangat kuat. Saya sangat setuju. Jadi saya pun ikut sajalah. Jadi dari situ saya pun mula macam involve di politik lah. Involve di itu NGO juga, activities untuk memperjuangkan itu hak-hak rakyat. Itulah Tenjua yang bagi saya itu semangat. That's why saya sampai sekarang pun ingat juga Tenjua. Walaupun sebenarnya hari ini saya sangat sibuk, appointment saya semua tolak. Saya lari banting datang sini. Jadi sebab saya nampak dia ada perucutan itu buku. Jadi saya kena support dia lah. Kena datang untuk tunjuk bukan support lah, tunjuk sokongan saja. Walaupun sokongan sikit tapi okey lah. Saya hari ini memang nak sokong dia lah datang sini. Sebelum itu saya nak tanya saudara, bagi saudara, adakah Tenjua telah berubah? Adakah Tenjua telah berubah? Dia berprinsip semangat masih sama. Dia bersama prinsip sama. Jadi that's why saya datang sini. Kalau dia prinsip suatu tukar, saya datang sini. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama. Okey. Tak rehat mungkin ada lagi. Oh, kita tengah pergi soalan. Rasim ada soalan. Itu dia. Okey, Assalamualaikum semua. Pertama kali saya tengok Tenjua. Soalan saya, sekarang ni kita ada cogan katalah Malaysia Madani, iaitu tingkatan perpaduan kan. Tapi saya rasa kalau nak ikutkan macam tadi soalan-soalan yang dituju oleh saudara-saudara kita semua apa yang boleh saya dengar tentang lakaran jiwa mereka yang dialami oleh Tenjua kan. Saya dengar agak sedih sikit kan, sebab kalau dah masuk penjara tu mungkin ada salah. Tapi kalau setengah orang pun masuk penjara pun tak salah pun kena masuk juga kan. Jadi saya nak tahu lah apa perasaan. Saya tahu kalau masuk dalam penjara ni macam-macam. Kalau tak boleh tahan boleh jadi gila. Jadi apa perasaan saudara Tenjua apabila kena masuk lokap, kena tahan dengan ISA lah, apa benda semua lah. Adalah undang-undang yang dibuat oleh Perdana Menteri kita dulu tu So apa perasaan saudara Tenjua? Rasa nak marah ke, sumpah ke, nak maki hamun ke dalam penjara tu, saya tak tahu macam mana. Tapi apa yang saudara Tenjua belajar daripada apabila saudara Tenjua tu masuk dalam penjara, apa yang saudara belajar daripada masuk penjara tu, apa yang awak dapat selepas keluar daripada penjara tu. Okey, sekian, terima kasih. Ini adalah pesta buku. Saya cuba nak promosikan buku tadi. Okey, saya nak jawab sedikit. Memang betul pihak yang berkuasa ini dia pantang dicabar. Jadi bila kita cabar dan terutamanya dia menggugat kedudukan sesuatu rejim atau kerajaan itu. Dia bukan sesuatu yang sangat abstrak tau. Dia adalah sesuatu yang sangat real, iaitu mereka yang bergantung kepada kehidupan yang mewah itu pada kerusi yang ada atau kuasa yang ada ini. Jadi apa yang kita buat ini memang sangat mencabar, sangat membahayakan mereka. Itu menjadikan kontradiksi itu sangat tajam.
di antara mereka yang berpeluang kuasa dan mereka yang cuba berjuang untuk jatuhkan mereka. Jadi saya boleh expect, bukan saya kata setuju, tapi saya boleh jangka bila ini dalam keadaan yang sangat menggugat, rejim itu akan bertindak dengan cara yang sangat ekstrim untuk pastikan kedudukan dia tidak tergugat. Jadi bagi saya dia konflik di antara dua golongan ini yang ada kuasa dengan tidak ada kuasa. Bila sampai satu tahap kontradiksi itu atau pencetusan pertembungan itu berkaitan dengan eksistensial, kena soal hidup dengan mati itu, dia akan sangat tajam. Saya ambil contoh, bila setinggan berhadapan dengan traktor dengan ini, itulah yang dia ada. 100 kaki persegi itu yang rumah dia ada, walaupun buruk, walaupun macam sanitasi semua ni teruk, tapi itu yang akan mereka pertahankan dengan jiwa mereka sepenuhnya. Jadi saya agak kita terbalikkan bahawa mereka yang duduk rumah banglo besar, mereka yang ada pendapatan 200 juta, oleh kerana mereka duduk ini, ada seorang kunci kecil macam Tin Chuan ni nak jatuhkan mereka, memang mereka akan bertindak dengan keras untuk pastikan ini tak jadi realiti. Jadi saya expect itu. Bila kita menyertai perjuangan, jangan kita ada ilusi bahawa ini akan sangat bersopan, mereka akan berhadapan menghormati proses undang-undang, mereka akan tidak. Itulah sebab bagi saya ada expectation bahawa ini akan menjadi satu perjuangan yang melibatkan satu pertembungan yang agak keras. Oleh itu bagi saya penjara itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh elakkan. So dalam penjara, seperti yang saya kata, isu dia bagaimana kita nak mengatasi represi kita. Kenapa kita depres? Kita depres sebab manusia adalah binatang sosial. Kita cuba duduk dalam COVID 2 tahun. Itu pun berinteraksi dengan ahli keluarga, cuma tak boleh keluar saja. Itu pun ramai ada masalah psikologi. Dia tidak boleh kerana kebebasan kita telah dihadkan. Itu sebab penjara itu memang ada tekanan. Jadi bagi kita, bagaimana kita atasi? Salah satu ubat dia ialah buku. Di sanalah dunia sebesar-besar ni kita boleh dapat. Untuk Gajah bagi saya rasa agak relax sebab berbeza dengan tangkapan saya sebelum ini. Saya ditangkap di bawah ASA, tak jangka kita tangkap kan. Kita tak apa pun tersedia, kita ikut. Lepas tu kebanyakan kita ditangkap semasa demo, kita pun tak sangka kita ditangkap, so tidak ada persediaan. Jadi saya Gajah ini, saya dah ada book list yang saya nak baca. Saya dah pergi. Hobi saya suka beli buku. Tapi sebenarnya hobi itu juga satu kelebihan. Beli buku tak baca. Dia dah jadi hasan lah. Tapi bila ada masa fikir sebulan, okeylah. Saya keluarkan satu senarai apa buku yang saya nak baca. Tapi itu pun terlalu ambitious sebab senarai saya lebih besar daripada 1 bulan yang saya duduk dalam, saya tak dapat baca itu. So saya masalah sampai hari terakhir ni saya fikirkan, boleh tak minta panjangkan hari itu supaya saya habiskan buku-buku ini. Sebab saya tahu, saya keluar saja, tak ada masa untuk baca. Kita dah jadi banyaklah appointment sini sana tu. Kita ada tengok YouTube lebih daripada baca buku. So kalau kita boleh memupuk satu habit, satu kegemaran untuk baca buku, memang saya kata tak ada masalah. So untuk mengatasi ini untuk tips untuk orang yang bersedia untuk ditangkap. Saya tahu buku kita
harus melalui penapisan. Negara kita dia bukan kata semua buku masuk. Saya jangka kalau kena tahan sebab isu politik nak bawa buku ini, saya boleh kata sure kena ban. Dia tak akan bagi. Oleh itu saya bawa 3 buku selalu dalam setiap kali saya ditangkap. Saya dalam barang-barang saya berus gigi dan semua ni, saya mesti ada 3 buku. Pertama Al-Quran, kedua Injil, kitab Injil, ketiga ialah Bhagavad. So bila polis kata nak cek ni, saya akan tanya apa you nak cek? You apa halangan you ada dalam Injil ke atau Al-Quran ke atau ini? Kalau tak boleh pun at least Al-Quran boleh kan? That's the minimum kalau kita negara kita menghormati Islam sebagai agama rasmi. So itulah saya selalu bebas. Saya kata tak boleh, you tak perlu censor lagi, tak perlu tapis lagi. You nak baca, takkanlah you baca untuk cari ayat-ayat yang merangsangkan semangat orang yang ditindas. Mesti ada dalam, tapi takkanlah you hitamkan macam so itulah saya terlepas. Boleh setiap kali ini saya boleh dapat. So saya rasa ada cara, apa pun kita ada cara untuk mengatasi orang yang cuba menindas. So itulah sebab saya rasa, saya kata kita kena fikir secara kreatif, sebab kreativiti dalam minda kita itu adalah sesuatu yang tidak ada pihak yang berkuasa boleh merampas daripada kita. Okey. Okey. Ya, katakan dulu ya. Tanya soalan. Okey. Okey, soalan lagi. Okey. Okey. Kita berfokus pada buku ya. Buku dan pasal penjara ini. Bila saudara sebutkan dalam buku ini agak soft ya dengan pendekatan penjara ini. Saya nak bawa lebih hard sikit ya. Di banyak negara lain penjara sudah ada yang dihapuskan. Di Belanda saya pernah baca ada juga yang telah dikurangkan hukuman banduan dengan membaca buku. Dia nak kurangkan hukuman tahun penjara, dia berapa banyak buku. Saya tak ingat negara mana, tapi Jerman kedua di Belanda, di Netherlands telah penjara telah tak ada di sana. Dan ada hukuman, ada yang kita kat sini kita kata jenayah, contohnya ganja. Tapi ada negara ni telah legalkan. Jadi menyebabkan benda tu sudah menjadi jenayah. Bila tak jadi jenayah, maka jumlah populasi penduduk dalam penjara dah makin kurang. Jadi persoalan ni saudara, adakah penjara di Malaysia pada hari ini perlu direformasikan atau dibiarkan dia untuk kita mengalami keadaan kita telah kekalkan institusi penjara. Dia sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah dia wujud sehingga kita lupa apa matlamat kewujudan institusi ini. So dia jadi sesuatu yang menjadi dalam bahasa Inggeris seolah-olah dia adalah satu ritual. Kan? Kalau kita ritual satu custom atau sesuatu prosedur yang kita lalui, tapi tidak kita lupa. Kalau sekiranya seseorang kata penjara diperlukan untuk memelihara kesejahteraan daripada orang ramai, daripada penjenayah. Jadi kita, kalau saya setuju dengan matlamat ini, tapi kita biarlah kita mengkaji semula, adakah dia efektif? Adakah undang-undang yang hukuman dia sangat keras, adakah dia berjaya untuk melindungi masyarakat daripada penjenayah? So itu yang matlamat. Kalau kita mengambil pendekatan seperti itu, kita boleh lihat ada banyak option yang lain yang selain daripada kita automatik kalau curi jeans 6 bulan, curi Milo 3 bulan kita seolah-olah dah jadi prosedur. Dia dah bukan lagi kita nak insafkan orang supaya dia tak curi lagi, atau seorang itu mencederakan
seseorang itu ini 3 tahun. Kalau you bunuh seseorang itu 30 tahun atau dipenjarakan seumur hidup. Jadi kita dah lupa apa matlamat kita nak penjarakan seseorang. Kalau kita anggap penjarakan seseorang itu berkesan untuk mencapai matlamat itu, saya kata okey, teruskan. Katalah penjara orang-orang politik supaya mereka tidak lawan kerajaan. Kalau itu berkesan, buatlah. Tapi seperti yang saya sebagai bukti, saya tak henti lawan kerajaan selepas dibebaskan. Lim Kit Siang tak keluar dari ISA lepas tu kata saya penyokong kerajaan. Tidak. Itu maksudnya tangkapan ini dan juga penahanan ini tidak berkesan. Tapi kenapa kena buat juga? Itulah sebab bila kita buat sesuatu, kita lupa apakah matlamat kita nak buat. Kalau dalam isu jenayah juga, sekiranya kalau kita penjarakan seseorang itu, kita boleh keluarkan daripada mereka tabiat untuk berhisap dada, mereka buat sesuatu. Okey, tapi rupa-rupanya tidak berjaya. Jadi saya mungkin malam ini bukan kita nak berdiskusi tentang social reform, corrective reform dalam bahasa Inggeris, iaitu cara yang berbeza selain daripada penjara. Tapi saya setuju, sampailah masa kita harus fikir secara mendalam, menggunakan kaedah lain untuk mereformkan seseorang itu, mereformkan penjenayah itu, supaya masyarakat ini lebih baik dilindung daripada penjenayah. So itu satu perkara yang kita harus fikir. Kalau tidak, penjara kita makin penuh, tapi keberkesanan dia tidak tercapai. Jadi saya rasa inilah mulanya. Kalau saya tanya warden, ramai pun setuju. Orang yang tidak patut duduk di sana, mereka duduk di sana bukan sebab dia penjenayah, bukan dia sebab dia buat jenayah besar, sebab dia tak ada lawyer, dia tak ada pembela, dia atau tak ada bail money untuk keluarkan. Dan akhirnya duduk dalam. Dan orang yang betul-betul melakukan jenayah sebab dia ada lawyer, dia ada connection, dia ada network yang baik, akhirnya mereka tak kena. Jadi saya rasa okeylah, ini isu ketidakadilan dalam pelaksanaan undang-undang. Tapi ramai warden pun dia rasa simpati, dia pun tahu perkara ini adalah satu kecacatan dalam sistem penjara kita. Tapi mereka ni tidak berdaya untuk menyuarakan sebab mereka adalah pasukan beruniform. Kita perlukan suara dari masyarakat untuk membawa isu ini. Jadi saya kembali kepada apa yang dia sebut. Kita tak boleh harapkan Perdana Menteri satu hari nanti dia kata, ya saya dulu pun duduk dalam penjara, biarlah kita keluarkan satu undang-undang kita. Tak boleh. Kita tak boleh sebab banyak ribbon dia kena potong, banyak tempat dia tak pergi, banyak lagi meeting dengan Elon Musk, dengan siapa-siapa yang akan berlabuh di Malaysia. Ini dia akan mengambil masa. Jadi saya rasa inilah masanya untuk masyarakat timbul semula dalam keadaan yang kurang menindas. Sekarang ni kalau kita kata nak reform penjara, tak akan masuk ISA sebab tak ada ISA lagi. Kalau ada pun, kalau media ni, walaupun ada sekatan ke belakang ini, tapi saya percaya masih ada ruang untuk bincang isu-isu ini. Dan saya haraplah lebih banyak pihak-pihak yang berjuang dengan dalam masyarakat kita mengambil pelbagai sudut untuk teruskan menyuarakan soalan yang sangat topik-topik yang sangat relevan kepada masyarakat, yang menuju kepada sebuah masyarakat yang bertamadun madani. Dan inilah tugasan kita yang harus dipikul oleh generasi yang akan datang. Terima kasih. Kita nak ke habis, mungkin pekerja tarbiyah sendiri ada beberapa soalan. Kalau ada soalan teka dia, boleh bagi satu soalan kalau kita habis. Jadi saudara, kita sudah nak habis kan. Okey. Itu soalan yang bukan berkaitan penjara tapi berkaitan sedikit lah. Dia ada hubung sedikit sebanyak tentang penggunaan akta hasutan, Sedition Act.
bila Sanusi tu mengeluarkan kenyataan itu, dan walaupun bukanlah daripada Anwar yang sendiri yang report kan, tapi membenarkan penggunaan akta itu tidak dihapuskan dalam rejim Madani. Adakah itu sesuai dengan slogan reformasi itu? Sedangkan dulu zaman sebelum ni bukan main nak hapuskan Sedition Act, tapi ketika dah menang ini sudah mencecah hampir ke 300 hari, benda ini belum nampak dihapuskan. Dan dibenarkan penggunaannya terhadap lawan politiknya. Bagaimana ulasan saudara tentang ini? Saya secara pribadi sehingga hari ini saya juga rasakan akta hasutan ini harus dipindah atau dihapuskan. Itu pendirian saya. Sama ada komposisi ahli-ahli parlimen yang ada dalam dewan ini akan setuju atau tidak, itu proses yang harus dilalui, harus dibawa. Ini yang saya rasa juga ada kekurangan, sebab kita adalah yang sepatutnya dikatakan mengekalkan kestabilan kerajaan, iaitu akta anti lompat parti. Tapi ini juga membawa keburukan, sebab itulah tidak ada suara yang berbeza daripada parti. Jadi golongan yang mungkin ada suara yang berbeza ini dalam parti susah nak membawakan kes ini. Itulah bagi saya, kita tak boleh tunggu parlimen untuk bawa isu ini. Kita harus kembali kepada masyarakat sivil, pergerakan hak asasi manusia, untuk kembali untuk tuntut bahawa akta ini harus dikaji semula. Sebab sekiranya akta yang ada dia tidak kira siapa yang duduk atas, dia akan digunakan untuk merendahkan siapa-siapa yang lawan kerajaan. Dari satu hari nanti, bila PH menjadi pembangkang semula, akta inilah akan digunakan untuk PH juga. Jadi saya kesimpulan ini, dia macam autoimmune. Autoimmune kita, bila kita kena potong tangan, kita tak perlu fikir white blood cell, you pergi ke jari saya supaya kita tahan bakteria tidak masuk dalam darah kita. Tidak, dia akan buat sendiri. So, pihak berkuasa, sekiranya ada undang-undang, dia semak, ini sudah langkah undang, dia tak perlu arahan daripada Perdana Menteri atau mana-mana menteri, dia akan terus untuk ambil tindakan. Dan sekiranya undang-undang ini wujud, kerajaan juga macam seolah-olah dia terpaksa mempertahankan undang-undang ini, walaupun ramai ahli-ahli politik yang ada dan yang berkuasa sekarang juga menjadi mangsa kepada akta ini. Tapi saya rasa jangan kita tunggu, kita harus sendiri untuk mengambil pendirian, untuk membawa kesedaran kepada rakyat supaya akta ini harus kita pindah atau hapuskan. Tapi dalam konteks juga, akta ini juga dikatakan kononnya akan memperliharakan keharmonian masyarakat, walaupun dulu dia mempertahankan kerajaan yang rasuah, tapi hari ini digunakan untuk memeliharakan keharmonian masyarakat. Bagi saya, keharmonian masyarakat ini harus datang daripada keinsafan rakyat. Jadi kerja yang kita kena buat adalah selaras. Kita tak boleh hanya kata nak hapus ke tak nak hapus, guna undang-undang ini atau tak guna undang-undang ini. Tapi pergerakan kita juga harus mengeratkan hubungan masyarakat untuk pastikan masyarakat kita harmoni tanpa dipaksa, tanpa menggunakan akta seperti ini. Dan ini juga harus diusahakan dari bawah. Tak boleh gantungkan kerajaan kata you tak boleh kritik orang Cina. Kalau you cakap Cina balik Tongsan, I tangkap you. Kalau you tak boleh kritik Quran, kalau you cakap ini Islam menindas hak asasi orang bukan Islam, I tangkap you. Ini tidak akan selesaikan masalah. Kita harus mempunyai keikhlasan untuk memahami kenapa ada prejudis berlaku di kalangan pelbagai masyarakat. Dan kita harus mengubatinya
dengan dialog, dengan mendidik supaya kita betul-betul menghormat satu sama lain dan memahami satu sama lain. Terima kasih kepada saudara itu. Soal terakhir. Okey, baik. Jadi kita terima kasih bukan dulu kepada Tuan Tektor. Okey, terima kasih. Okey, buku Lakaran Jiwa Merdeka karya Tenswa boleh didapatkan di Ruang Toko Buku Rakyat, dan event festival buku merdeka ini adalah sehingga esok pada 10 pagi hingga 10 malam. Esok adalah hari akhir. Jemput hadir. Ini ada 30 pamer, dan esok habislah. Kalau tak datang tak jumpa lah. Jadi esok adalah hari terakhir. Ada penonton di live atau rakaman selepas ini boleh datang. Jadi saya ingat itu dulu. Sekian, selamat malam, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah sesi akhir bicara buku Lakaran Jiwa Merdeka, catatan dari penjara Kajar oleh YB Tenswa. Untuk anda yang nak dapatkan buku ini, boleh pergi ke toko buku rakyat, ke meja saudara Benz Ali, boleh dapatkan buku ini dan juga buku-buku yang lain. Dan untuk